Assalamualaikum. Okey, saya pelajar tahun akhir dalam Industrial Design di UPM. So hari ni saya nak interview Cik Fatimi kan? Okey, minta untuk perkenalkan diri dulu. Yes. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatini binti Zakaria dan merupakan mahasiswi Universiti Teknikal Malaysia Melaka dan sekarang alhamdulillah tahun akhir. Okey, terima kasih. So, okey hari ni saya nak bertanyakan tentang masalah jarak sosial. Adakah Cik Fatimi tahu tentang jarak sosial yang sedang berlaku di negara kita? Ya. Dengar tak? Hello? Apakah? Ya. Boleh ulang sekali lagi tak? Okey, apa yang anda faham tentang jarak sosial yang sedang berlaku di negara kita? Okey, macam kita ketahui sekarang kan negara kita hampir beberapa bulan dah mengalami satu wabak penyakit berjangkit iaitu COVID-19 lah kan. So, Betul ke? okey. Okey. Apa pendapat anda tentang jarak sosial? Apa yang anda faham tentang jarak sosial? Jarak sosial? Yang berlaku dalam tempat awam. Jarak, maaf tersekat-sekat. Cik Zulaikha tanya saya apa yang saya faham tentang jarak sosial ke? Ya, betul. Okey. Bagi pendapat saya dan apa yang saya tahu, jarak sosial ni merupakan salah satu langkah yang diambil untuk mencegah daripada merebaknya penyakit COVID-19 ni. Sebab apa? Sebab dengan adanya jarak sosial ni, jarak sosial antara manusia lah kan dengan masyarakat, dia dapat mengurangkan kekerapan manusia melakukan kontak rapat antara satu sama lain. Dan kalau kita kan first dulu dia guna jarak sosial kan, jarak sosial, dan sekarang atau lebih dikenali sebagai jarak fizikal kan. Ya betul. Jarak betul ke? Betul. Kan. Okey, dengan jarak sosial ataupun jarak fizikal ni, kalau kita betul-betul amalkan langkah-langkah ni, ia dapat mengurangkan kebarangkalian seseorang individu yang sihat tu mengadakan kontak rapat dengan pesakit sebab penyakit COVID-19 ni kita tak boleh nak detect sama ada dia terkena ataupun tidak. Betul. So, untuk soalan yang kedua, Cik Fatimi. Ya. Okey, untuk soalan yang kedua, adakah anda mempunyai pengalaman menghadiri majlis sosial ataupun perkahwinan semasa berlakunya pandemik dan ceritakan pengalaman anda semasa berada di situ. Okey, saya selama beberapa bulan semasa COVID-19 ni, dalam pandemik COVID-19 ni, saya ada menghadiri beberapa kali majlis ataupun kenduri kahwin ataupun kenduri kesyukuran kan. Bagi pendapat saya, ada sesetengah majlis yang betul-betul mengikuti SOP. Yang mana kena isi macam mana susunan dia punya kerusi ataupun meja makan, macam mana SOP dia jaga tu, memang ada setengah majlis yang dia betul-betul jaga. Dan ada
dan pernah juga saya pergi dalam satu majlis tu yang mana dia tidak jaga langsung SOP yang telah ditetapkan. Dia just benda tu sebagai syarat saja, yang letak hand sanitizer dengan isi buku tu sebagai syarat saja, tapi hakikat sebenar macam mana dia orang bergaul semasa majlis tu berlangsung tidak mengikut langsung SOP. So apa yang saya dapat simpul melalui majlis-majlis yang dilakukan semasa pandemik COVID-19 ni, ada yang betul-betul mengikut SOP dan ada juga yang tidak mengikut SOP. Okay. Begitu juga dengan jarak sosial lah kan? Jarak sosial tu. Terutama jarak sosial lah, ada setengah dalam majlis tu dia duduk rapat-rapat siap boleh menari sekali macam tu. Dia jalankan majlis seperti sebelum-sebelum ini macam tu. Oh, okay, saya faham. So, kita beralih kepada soalan yang seterusnya. Hello, saya tak dengar. Maaf, saya tak dengar. Okay. Untuk soalan yang kedua dah untuk soalan yang kedua dah Encik Fatini dah terangkan. So, kita akan beralih kepada soalan yang ketiga. Hello? Hello? Ya? Okay, untuk soalan yang ketiga. Ya? Untuk soalan yang ketiga, apakah pendapat anda tentang mengenai situasi di majlis sosial sebelum pandemik? Sebelum pandemik? Sebelum pandemik. Okey, maksudnya macam mana majlis sosial tu sebelum pandemik Yang sedang berlaku. Sebelum pandemik. Okey, kalau saya sebelum pandemik, kalau untuk pengetahuan Encik Zulaikha juga, saya merupakan ahli aktif dalam badan NGO. So memang terdapat banyak perbezaan yang saya nampak situasi sebelum pandemik dengan selepas sekarang ni. Kalau sebelum pandemik, situasinya maybe kita tidak memerlukan SOP yang ketat ataupun penjarakan sosial. Kita boleh je bersalam, yang tu yang paling nampak sekali. So kalau sekarang kita pergi majlis sosial, kita tidak boleh bersalam ataupun berpeluk sebab tu merupakan kita kena jaga jarak. Kalau sebelum-sebelum ni maybe kita pergi majlis sosial tak ada penjarakan sosial. Dan tiada limit orang macam tu. So kita bebas berprogram sebelum adanya pandemik ni. Kita dapat lakukan apa-apa sahaja secara bebas macam tu. Okay. So bezalah sebelum dengan selepas pandemik ya kan? So untuk soalan yang keempat. Ya. Isu apa yang wujud di majlis sosial semasa pandemik? Isu yang wujud. Macam masalah yang wujud lah di majlis sosial yang sering berlaku semasa pandemik. Yang anda nampak melalui pengalaman anda. Okey, melalui apa yang saya nampak dan pengalaman saya, setelah wujudnya pandemik ni, antara beberapa isu yang terjadi dalam sesebuah majlis sosial adalah tidak mengikut SOP. Yang tu yang paling nampak macam saya cakap tadi. Macam penjarakan sosial, itu salah satu isu dia juga. Lepas tu, betul ke apa yang saya cakap? Betul. Isu yang terdapat di majlis sosial masalah. Okay. Lepas tu, apa yang cakap? Jumlah tetamu
yang diundang tu tidak mengikut SOP. Biasanya kalau sebelum ni maybe kita boleh pergi ramai, dan sekarang ni ada sesetengah majlis yang tidak mengikut jumlah yang telah ditetapkan. Macam ada sesetengah tempat tu hanya menetapkan 250 orang sahaja dalam satu masa. Tetapi ada juga satu majlis tu dia melebihi limit limit orang yang kena ada dalam satu masa tu. Dalam 300, 400 macam tu. Dia melebihi Itulah had yang salah telah satu ditetapkan isu lah. lah. Okey, Yes. untuk soalan yang terakhir, cadangan ataupun strategi yang boleh diselesaikan melalui masalah yang timbul di majlis sosial. Cadangan Encik Fatini mengenai isu yang terjadi dalam majlis sosial yang berlaku. Hello? Dalam majlis sosial ke? Ya. Untuk mengatasi masalah yang Ya. berlaku. Untuk mengatasi Okey. masalah yang berlaku. Sebagai contoh, ada masalah Okey. jarak sosial sedang berlaku Bagi- di sosial. Hello? Macam apa? Okey, maaf aku sekat-sekat. Okey, soalan yang kelima. Cadangan ataupun cara untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam majlis sosial. Masalah sebagai contoh, jarak sosial okey. tidak diamalkan di majlis sosial. Apa cara untuk kita bagi untuk kita atasi masalah yang jarak sosial yang sedang berlaku di majlis sosial. Hello? Tersekat-sekat ya. Okay. Ada beberapa cadangan saya. Hello? 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 Tersekat-sekat? Hello? Oh ya, dengar. Dengar ke? Dengar. Okey. Bagi cadangan ataupun strategi yang boleh diambil, antaranya maybe sesetengah tempat dah amalkan benda ni, dan ada je yang macam okey, kita boleh macam orang yang mengurus majlis tu ataupun majlis tu Orang yang mengurus? apa-apa? Orang yang mengurus majlis tu apa? Okey, orang yang menguruskan majlis. Okey, orang yang mengurus majlis tu boleh mengambil inisiatif untuk melekatkan tanda X Oh. dekat satu meja tu. Duduk. Sebab maybe benda ni dah banyak yes, kita limitkan sama ada satu meja tu hanya 3 ke 4 orang sahaja yang duduk. Okey, faham. Dan mungkin PIC kepada PIC majlis tu boleh tulis siap-siap untuk setiap orang tu datang pada pukul berapa dan sekian-sekian untuk nak cegah daripada terlebih limit jumlah tetamu pada saat itu. Oh, okey. Sebab kita sebagai tuan rumah maybe kita tak tahu orang akan datang bila, dan sebab tu jugalah terjadinya macam terlebih limit sebab dia tak jangka pun benda tu akan jadi macam tu. So bila kita dah tetapkan okey, kelompok A ni datang pukul masa pukul berapa, kelompok B pukul berapa, macam tu. Oh. Okey, saya faham. So, tu je cadangan Dan
Adakah ada apa-apa nak Okey, tambah? saya satu lagi saya tambah, maybe maybe benda ni dah familiar tapi ni boleh juga dilakukan. Boleh bagi ambil inisiatif untuk apa orang cakap, ambil inisiatif untuk bagi kefahaman yang lebih kepada orang-orang terutama pada kawasan luar bandar. Maybe masyarakat dekat luar bandar terutama yang warga emas dia tak faham apa itu penjarakan sosial. Sebab tu dah dia tak boleh nak mengamalkan benda tu. So maybe akan ada orang yang bagi apa cakap, orang bagi kefahaman yang lebih sikit kepada mereka macam tu. Ambil inisiatif untuk edarkan pamphlet ataupun apa-apalah. Macam tu. Faham. So bagi cadangan Itu untuk sahaja. cadangan untuk kempen lah, macam kempen untuk orang-orang tua supaya faham apa itu jarak Yes. sosial. Okay. Faham? Okay. So Yes. setakat tu Yang je tu saya nak cakap untuk tadi. Tak keluar pula. okay, tak apa, saya faham. Okay, setakat tu je lah untuk soalan yang saya ingin tanya. So terima kasih kepada Cik Fatini kerana sudi meluangkan masa untuk menjawab soalan-soalan yang dituju oleh soalan-soalan yang saya sediakan. So terima kasih saya ucapkan. So sampai ketemu kembali. Ada apa-apa kata-kata akhir daripada Cik Fatini untuk diberikan kepada masyarakat di luar sana? Hello? Okay. Pesanan terakhir saya, tak adalah pesanan. Hello? Hello, ya. Okay. Tak adalah tak adalah pesanan, tapi sekadar macam kita sebagai pandemik ini tak ada siapa yang minta. So bila macam kita sebagai masyarakat sedaya upayalah untuk berusaha untuk menjaga SOP dengan SOP dengan sebaik-baiknya. Kiranya tak melanggar, patuh dengan SOP yang ditetapkan dan semoga kita doakan sama-sama semoga pandemik COVID-19 ini dapat dihapuskan daripada bumi ni. Okey, dipulihkan dengan secepat mungkin. Amin. InsyaAllah. So, terima kasih saya ucapkan. So, di sini kita akan Sama-sama. habiskan kita punya temu ramah ni. Terima kasih.